Kami daripada kumpulan 1. Okey, tajuk kami adalah Episode Produktif Retroaktif. So kami dapat pen. Kami dapat pen hitam je. Kuat sikit. Kami dapat pen hitam. Proactive ni usually refer to proactive approach to writing, taking notes, planning. Ada banyak idea yang kita perlu buat guna pen ni. Antaranya ialah first sekali goal setting. Okay, kita boleh tulis kita punya goal hari-hari. Kita boleh make a list tentang spesifik apa semua tu. Measurable, achievable dengan relevant and time-bound goals. Lepas tu kita boleh list benda-benda yang kita nak buat. Macam buat assignment tak payahlah tulis dalam handphone. Tulis guna pen lah. Macam tu lah maksud dia. Lepas tu sebagai rujukan. Contohnya macam kami buat untuk week 9 dan 10 ni, kami buatlah macam hari Isnin ni buat exercise tentang kerja OM. Lepas tu kalau hari macam hari ni buat pembentangan ni. Dan hari Rabu pula untuk case study OM lah, macam mana kakak lambat macam tu. Jadi fungsi dia ni untuk kita betul stabilkan kita punya harian lah, untuk kita dapat mencapai matlamat. Meletakkan perkara pertama yang bermakna. Faham tak? Meletakkan perkara pertama yang bermakna tu ya. Dia mengutamakan perkaranya anda merasakan penting. Okey. Dalam hidup kita ni yang penting adalah masa. Betul. Okey. Sebab masa itu mas. Yes. Kita dalam Islam pun ada surah masa, itu surah Al-An. Okey. Okey. Masa ni amat penting pada kita sebab dia dapat nak tengok kita punya apa? Kita punya apa? Kita punya display tanggungjawab, betul? Lagi? Tolong. Apa dah? Display dengan tanggungjawab apa? Kalau tanpa masa ni kita tak tahu kita punya display dengan tanggungjawab apa. Sebab dia punya tanggungjawab ni macam kelas kita pukul 8. Kita kena pergi betul 7.45 orang semua tu. Hari asal lah pada. Okey, buat. Okey. Kalau display, tu ada display pasal masa. Faham ni? Ada apa-apa soalan pasal masa? Jadi kita kena urus masa dengan sempurna lah. Bagus. Saya daripada Grup 4. Wakil Grup 4 adalah kita Arif dan Sarah, Siti Ubairah dan Siti Ubairah dengan awak. Tentang tajuk Think We-Win. So Think We-Win ni, kalau kita nak senang faham, dia adalah satu segmen dah untuk kita dapatkan faedah bersama. So contoh kita dalam satu kelas kan, so kita bekerjasama untuk kita sama-sama dapat faedah. So takkan ada dalam kelas ni seorang ada yang nak tekan kan, kita semua nak tekan kan. So contoh macam kita buat group assignment lah. Contoh ada satu group assignment tu 4 orang. So kita bagikan setiap satu. So bila seorang tu buat satu soalan, seorang dia buat satu soalan, orang yang buat soalan tu dia akan pro. So dia akan ajak orang lain. So team win-win. Aku dapat, kamu dapat. Betul. Tapi kita tak boleh tengok team win-win ni sebagai satu konsep bersaing tak. Kita kena tengok dari segi konsep bekerjasama. Sebab nama pun team win-win kan. So mestilah dua pihak akan dapat faedah yang sama. So contoh yang kami dapat untuk team win-win adalah sudu. Dalam kehidupan ni mesti kita pernah guna sudu kan. Buat kita guna sudu kan. So sudu ni selain daripada sendiri yang guna, selain daripada kita buang, kalau kita buang kita dapat manfaat dari kita sendiri. Contohnya macam kalau kita pakai sudu tapi orang lain pakai tangan kita bersih, tangan orang lain kotor. Jadi kalau kita nak team win-win, kita basuh sudu ni, lepas tu kita bagi dekat Daniel. So aku pakai sudu, Daniel pun akan pakai sudu, dua-dua tangan akan bersih. So dua-dua akan dapat manfaat yang sama. Boleh? Boleh.
ialah seek first to understand then to be understood. Ya. So, kami punya bahan Mandarin Code. Okay, saya sebut dia. Bu Jin Lin Pyo Yu Zhen Wei Xia Chai Lo. Wei Yu Ring Monggu Sisi Pen Pen Chen Lo. So, sabar. So, maksudnya kami effective communication, seek first to understand and to be understood. Effective communication begins with understanding others before expressing your own viewpoint. This habit emphasize empathy and active listening. So Mandarin Code ni dengan kami punya habit ni berkait dengan, kan kita tak tahu kan Mandarin ni apa asal maksudnya apa kan. So maksudnya how can you see a rainbow without going through wind and rain? No one can succeed casually. So maksudnya dengan Mandarin Code ni, dengan kita punya habit ni, kan seek first to understand. So kita orang bila dapat Mandarin Code ni, kita orang macam okay, kita tak faham maksudnya, dan kita carilah maksud Mandarin Code ni. And then bila dah dapat translate tu semua, then kita dah boleh faham benda tu. Berdasarkan apa yang kita dah cari, kita dah faham kan. So sebab tu lah seek first to understand, kita cari maksud Mandarin Code ni and then to be understood. So lepas kita dah cari, kita dah faham, ini Lego. Tahu kan Lego kan? Ini untuk bedul dan ini untuk depan. Cantik kan? Cantik. Kreatif sih saya. Punya buat. Okay, definition. Okay, maksud final choice. Final choice yang memanfaatkan kekuatan dan perspektif individu. Memanfaatkan kekuatan dan perspektif individu untuk kita mencapai hasil yang kolektif yang lebih besar. So lepas ini, dia boleh menggalakkan kerjasama terus-menerus. Kalau tak ada teamwork, segala yang kita nak capai tu macam tak tercapai lah. Okay. Again, to create this, there are to create this, there are so many advantages and disadvantages. Macam tu lah dalam Kehidupan. Okay, advantages dia. Okay, kita dapat create pattern Nisa. Kalau kita buat kerja individual, kita dapat macam kita tak ada idea banyak. Kalau kita team up, kita ada banyak orang, kita ada banyak sangat idea. So kita boleh pilih, ada option banyak mah. So macam tu. Abang Yuma mana mah? This course, kita ada banyak macam design untuk each other. They have macam dia orang nak buat orang lah, dia orang nak buat apa house lah macam tu. So kita semua pilihlah satu host ni. So terjadilah host ni. Okay, and then disadvantages dia, everyone has their own ideas. So kita kena pilih satu je kan. So we might overlook others ideas lah. Macam tu. Okay, conclusion dia, kita perlulah apply konsep synergize ni dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita tak ambil idea orang lain, macam kita ni close minded, so we have to team up and do something better if we are together. Macam sepakat membawa berkat. Yo. Itu je. Kami dari bulan 7 sampai besok. Kita kat masa dulu lah. Yang besar ni ialah meluangkan masa untuk memperbarui dan mempertingkatkan lagi bakat yang kita ada. Contohnya kalau contohnya kita bukan nyanyi, tapi kita dah ada bakat nyanyi tu. Cuma kita nak tingkatkan lagi bakat nyanyi kita, mestilah kita kena masuk kelas, kena belajar lagi. Jadi kami dapat barang bola. Okay, sebagai contoh kan, kami dapat bola kan. So, kami beri contoh Alisha. Alisha dia teringin nak masuk bola jaring kan. So, dia tak ada basic dalam bola jaring. So, okay, oleh itu dia okay, oleh itu dia cuba belajar daripada melihat bagaimana senior membaling bola, menghantar bola kepada rakan sepasukan dan cara menangkap bola. Lepas itu dia cuba bermain di asrama dengan berlatih dengan geng-geng mereka.
Bangga banget So itu tu. dia melihat banyak cara orang bermain di YouTube, TikTok dan Instagram. Apabila ada sisi pemilihan untuk pasukan bola tampar Politeknik, Alisha masuk dengan sokongan dengan kawan-kawan dia dan hasilnya dia terpilih menyertai pasukan bola tampar yang akan bertanding di antara semua Politeknik. Baik, Alisha. Terima kasih kepada Lukasi.